Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, dasar hala 7 cara baru. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pembangunan ekonomi, ada 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, dasar pertanian negara. Yang kedua, dasar pensyarikatan Malaysia. Yang ketiga, dasar penswastaan. Yang keempat, dasar hala 7 cara baru. Yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dan yang keenam, dasar kependudukan negara. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan dasar hala 7 cara baru. Di bawah tajuk dasar hala 7 cara baru, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud dasar hala 7 cara baru. Yang kedua, matlamat dasar hala 7 cara baru. Dan yang ketiga, strategi pelaksanaan dasar hala 7 cara baru. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, maksud dasar hala 7 cara baru. Ianya adalah dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar. Dasar hala 7 ni nak tuju ke mana? Tuju ke kawasan luar bandar, iaitu pembangunan kawasan luar bandar. Dasar ini merupakan pendekatan baru kerajaan membangunkan kawasan luar bandar. Dasar ini merupakan pendekatan baru, sebab tu merujuk pada cara baru. Pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar. Yang paling penting sekali, dasar hala 7 cara baru ni merujuk pada pembangunan kawasan luar bandar. Bila disebut cara baru, merujuk kepada pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar. Jadi apa maksud dasar hala 7 cara baru? Dasar pembangunan kawasan luar bandar dengan menggunakan pendekatan baru. Okey, seterusnya tengok matlamat dasar hala 7 cara baru. Matlamatnya meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui penlibatan mereka dalam sektor pelaburan. Meningkatkan pendapatan berapa golongan? 2 golongan, petani dengan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan. Okey, seterusnya tengok strategi pelaksanaan dasar hala 7 cara baru. Dasar hala 7 cara baru mempunyai 3 strategi pelaksanaan. Yang pertama, strategi pertama iaitu mengelompokkan kampung-kampung menjadi penempatan yang lebih besar supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomi. Strategi yang pertama buat apa? Mengelompokkan kampung-kampung supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomi. Strategi yang kedua, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dengan industri pembuatan barangan. Strategi kedua, meningkatkan pendapatan siapa? Pendapatan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dengan industri pembuatan barangan. Strategi pertama tadi berkaitan dengan apa? Pengelompokan kampung-kampung. Strategi kedua, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa. Dan last sekali, strategi yang ketiga ialah pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Dan strategi yang ketiga adalah projek pembangunan oleh agensi kerajaan, iaitu projek pembangunan. Apa tujuan projek pembangunan dilaksanakan? Untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Jadi semua sekali ada berapa strategi? Ada 3 strategi. Yang pertama, mengelompokkan kampung-kampung. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa. Dan yang ketiga, projek pembangunan dilaksanakan. Ini ada 3 kesemuanya, cikgu ulang. Kampung, mengelompokkan kampung, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa. Dan yang ketiga, membuat projek pembangunan. Dia punya formula strategi pelaksanaan dasar hala 7 cara baru. Kampung, petani, membangun. Kampung petani sudah apa? Kampung petani sudah membangun. Kampung merujuk pada kampung juga. Petani merujuk pada petani juga. Membangun merujuk pada projek pembangunan. Jadi apa formula strategi pelaksanaan dasar hala 7 cara baru?
kampung petani membangun. Strategi pertama apa? Pengelompokan kampung-kampung menjadi pertempatan yang lebih besar. Petani merujuk pada pendapatan petani dan pekerja desa dipertingkatkan. Membangun merujuk pada projek pembangunan oleh agensi kerajaan. Kampung petani membangun. Okey, seterusnya kita tengok analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu di bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar dulu yang warna oranye tu. 2010 naik soalan struktur, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik struktur, 2014 naik struktur, 2015 naik esei, 2016 naik esei, 2017 naik esei, 2018 naik esei, 2019 pun naik esei. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat, semua tajuk di bawah bab 8. Tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan naik esei, 15 ulangan naik struktur dan esei, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik esei, 19 ulangan naik esei. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur dalam SPM ulangan. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 8 ini. Kemungkinan besar dalam SPM sebenar dan SPM ulangan akan naik dalam soalan struktur pada tahun 2020 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Dasar hala 7 cara baru. Setakat sampailah ni tajuk dasar hala 7 cara baru tak pernah langsung lagi ditanya. Kalau tengok yang cikgu merahkan tu bukannya tajuk dasar hala 7 cara baru. Yang tu tajuk dasar penswastaan dengan pensyarikatan. Bermaksud daripada 2010 sampai 2019 dalam SPM sebenar dan SPM ulangan, tajuk dasar hala 7 cara baru pernah ditanya ke? Belum lagi. Tak pernah langsung lagi ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk dasar hala 7 cara baru ini berkemungkinan akan naik dalam SPM pada tahun 2020 ini. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Okey, kita tengok contoh soalan struktur markahnya 244. Okey, kita lihat soalan A dahulu. Soalan A ditanya, nyatakan maksud dasar hala 7 cara baru. Apakah anda soalan? Maksud dasar hala 7 cara baru. Dasar hala 7 tadi ada dua maksud. Dasar hala 7 dengan cara baru ada dua maksud. Dasar hala 7 merujuk pada pembangunan kawasan luar bandar. Cara baru merujuk pada pelaksanaan melalui pendekatan baru. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Kalau tak ada nak buat macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Okey. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Maksud dasar hala 7 cara baru ialah dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar. Titik. Dasar ini merupakan pendekatan baru kerajaan membangunkan kawasan luar bandar. Yang penting ada dua benda. Yang pertama, membangunkan kawasan luar bandar. Yang kedua, pendekatan baru kerajaan membangunkan kawasan luar bandar. Okey, tengok soalan B. Terangkan dua strategi kerajaan dalam melaksanakan dasar hala 7 cara baru. Apakah anda soalan? Dua strategi kerajaan. Semua ada apa strategi? Ada 3 strategi. Apa formulanya? Kampung petani membangun. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Dua strategi kerajaan dalam melaksanakan dasar hala 7 cara baru ialah strategi pertama, mengelompokkan kampung-kampung menjadi penempatan yang lebih besar supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik. Titik. Lepas titik, bermaksud penanda wacana menggunakan number. Strategi kedua, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dengan industri pembuatan barangan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Strategi ketiga, ingat balik formula. Kampung petani membangun. Menjalankan projek pembangunan oleh agensi-agensi kerajaan. Okey, last sekali tengok soalan C, soalan kebat. Sebagai warga negara yang patriotik, apakah peranan anda untuk menjamin pembangunan negara kita supaya berterusan? Apakah anda soalan? Peranan untuk menjamin pembangunan negara supaya lebih berterusan.
Okey, tengok diurangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman dah tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebagai warga negara yang perlu tertib, peranan saya untuk menjamin pembangunan negara kita supaya berterusan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, koma, mendalami kemahiran ICT. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma, memajukan bidang sains dan teknologi. Titik. Keempat, bersikap kreatif dan inovatif. Titik. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Tambah aja. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak. Bagi jawapan lebih. Jadi tambah lagi. Lepas keempat, kelima, menguasai kemahiran dalam bidang perindustrian. Boleh lagi tambah? Boleh lagi. Ketujuh, mencipta semua peralatan baharu untuk memajukan negara dalam bidang perniagaan. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Akhirnya cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020. Iaitu cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalam dua-dua buah buku ini mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab. Ini kerana di setiap bab dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5 ada tajuk-tajuk sport dia yang tersendiri. Ada tajuk sport masing-masing. Jadi di dalam buku teks tingkatan 4 ada 10 bab. Begitu juga dalam buku poket formula tingkatan 4 ada 10 bab juga dan setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Begitu juga buku poket formula tingkatan 5. Dia sama macam buku teks tingkatan 5, ada 9 bab dan setiap bab ada tajuk sport masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Jadi yang nak dapatkan dua-dua buah buku hanya memerlukan berapa ringgit? RM2 sahaja. Siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0173752909. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.